Kita nak masuk sesi yang terakhir. Topik mana dulu? Okey, ada elektronik, ada student belum belajar. Elektromagnet kebanyakan dia dah belajar. Walaupun dah belajar, walaupun cik kata dia tak ada formula, tapi korang selalunya confuse. Bab elektromagnet tu selalunya confuse. Okay. Dalam bab elektromagnet dia ada tiga subtopik paling besar, paling penting, paling banyak confuse. Okey, apa dia? Kita buka kepada nota dulu. Okey, buka kepada nota. Nota tu tiga bab pertama yang tak ada, orang kata apa? Tak ada formula pun. Okey, tak ada formula pun. Tapi dia confuse. Okey. Right. So, next ni kita tengok kepada muka surat muka surat pula yang ni dulu. Okey, kita ambil konsep tu. Okay, first cikgu nak tunjukkan macam mana nak bezakan konsep dan macam mana nak bezakan soalan tiga subtopik pertama. Okay, bab ni 4 je, subtopik dia tak banyak, subtopik dia 4. Okay, subtopik yang pertama adalah elektromagnet. Okay, subtopik yang pertama elektromagnet. Okay, korang boleh buka nota masing-masing elektromagnet. Okay. Boleh tak tu? Ting-ting. Oi, takkan nak menganjuk pun. Dia menganjuk lah. Right. Nota masing-masing, cikgu tunjukkan tiga yang asas kat sini, tiga yang penting kat situ. Yang pertama, orang untuk gambar pertama elektromagnet. Elektromagnet, orang nampak tak ada magnet. Okey, dekat topik pertama elektromagnet tu tak ada gambar magnet pun. Yang ada adalah macam kita belajar elektrik. Ada wayar, ada bateri, ada wayar, ada bateri. Gambar 3.2, gambar 3.3, okey, 3.2, 3.3 ni kita pecahkan ikut topik tau. Ikut topik dia macam ni. Belah kiri sekali dari atas sampai bawah 3.1. Okey, dari atas sampai bawah 3.1, belah kiri sekali. Okey, belah kiri sekali tu dari bawah, dari atas sampai bawah 3.1. Okey. Yang belah, ya. Dia macam stuck. Okey, jap kita nak tanya orang yang
Okay, so cikgu start balik kat sini. Tak nampak ni. Korang tengok. Okay, kalau korang tengok kat sini, kita ada gambar yang pertama. Okay, beza dia, korang tengok kepada arah current mengalir, arah current dia. Okay, arah current mengalir. Gambar yang pertama, bateri dia positif dekat atas. So current dia dari atas turun ke bawah. Okay. So kalau turun ke bawah, kita anggap dia masuk. Okay, sekali lagi, kalau daripada atas ke bawah, kita anggap dia masuk. Okay, so tengok dekat nota korang, kalau masuk, cikgu tanda apa? X ataupun bulat? X. Okay, so X tu maksudnya current masuk. Okay, X kat situ maksudnya current masuk. So kalau cikgu tukar bateri, current dia dari bawah naik ke atas. So kalau dari bawah ke atas, itu maksudnya current dia keluar. So bila keluar, kita tanda bulat. Dan yang korang perlu ingat, dia punya rotation tu anti-clockwise. Okay. So yang clockwise dengan anti-clockwise tu apa benda? Yang clockwise dengan anti-clockwise tu adalah medan magnetic field. So perkara paling penting dalam topik 3.1 apa dia? Arah arus mengalir. Arah dia sama ada arah dia dari atas masuk ke bawah, okey, atau dari bawah naik ke atas. Satu wayar kuasa magnetnya tak cukup kuat. Okey, satu wayar kuasa magnetnya tak cukup kuat. Jadi dia cuba buat unit. Unit kita dapat gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah coil. Okey, gambar yang kedua adalah coil. So bila coil, ada berapa bateri? Ada dua bateri. Current dia lalu mana tu? Current dia keluar ikut belah kanan, masuk ikut belah kiri. Sebab tu cikgu lukis. Tengok cikgu lukis. Keluar belah kanan, bulat. Masuk belah kiri, pangkal. Bulat, cikgu buat pusing dia apa? Anti-clockwise. Pangkal, clockwise. Kalau cikgu terbalikkan bateri, macam mana jadi lukisan dia? Terbaliklah, maksudnya kalau cikgu terbalikkan, bulat duduk belah kiri, pangkal duduk belah kanan, anak panah dekat tengah tu jadi apa? Semua kat atas. Yang korang kena hafal adalah bulat anti-clockwise, pangkal clockwise. Bulat keluar, pangkal masuk. Bulat keluar, pangkal masuk. Okay. Lepas tu dia okey, tak cukup kuat. Nak bagi lagi kuat. Nak bagi lagi kuat kuasa magnet dia? Minit banyak-banyak. Minit banyak-banyak dia jadi solid. Okey, yang ni cikgu nak ajar korang. Okey, untuk solenoid, macam mana nak tahu kutub utara, kutub selatan? Okey. Yang pertama, kau kena faham sini, elektromagnet ni apa? Elektromagnet ni, korang nak hasilkan magnet, tapi tak ada magnet. Yang ada elektrik. So sebenarnya daripada elektrik boleh hasilkan magnet. Wayar tu boleh jadi magnet. Syarat dia, tadi lah, mesti ada arus mengalir. Waktu korang belajar bab elektrik, tak adalah cerita tu.
Sebab waktu belajar biometrik, fokus dia apa? Fokus dia kepada orang tu tahu berapa voltage, berapa current, series parallel. Itu fokus bab elektrik. Bila elektromagnet baru dikenalkan. Korang tahu tak rupa-rupanya current mengalir bawah magnet. Macam itulah. So yang penting kalau dia mengalir ke atas ke bawah, masuk pangkal, dari bawah ke atas keluar bulan. Okay. Kalau tidak, dia akan jadi betul-betul macam magnet. Betul-betul macam magnet itu maksudnya ada dua kutub. Magnet memang ada dua kutub, utara dengan selatan. So kalau solenoid dia ada utara selatan. Wayar lurus tadi tak ada utara selatan. Coil tadi tak ada utara selatan. Yang ada utara selatan bila solenoid. Okay, macam nak tahu mana utara dan selatan? Kita kena tahu current dulu. Yang penting current dekat atas solenoid, dekat sini. Okey, anak panah di mana? Ke atas kan? Pakai tangan kanan, jari yang lain ke atas, jari yang lain. Ibu jari ke mana? Ibu jari tengah tunjuk ke kiri. Mana ibu jari tunjuk, itu adalah utara. Mana ibu jari tunjuk, itu adalah utara. Okey, mana ibu jari tunjuk adalah utara. Okey, contohnya cikgu buat lagi lukisan kat sini. Okey, cikgu tukar. Cikgu nak tukar lukisan, nak tengok korang tentukan mana utara selatan. Oh. Tak cantik video ni. Oh, yang lukisan. Ya. Video tu. Okey. Okey, so macam tu. Okey. Astagfirullahaladzim. Okey. Hello, test. Okey, test. Alright, cikgu nak check yang online. Okey. Okey, balik ini. Right, so cikgu tekan tak sini. Okey, mana utara, mana selatan? Apa step nombor 1? Tengok current. So current dia bergerak ke kanan ke kiri bawah ni? Ke kiri, naik ke atas. Lepas tu dari belakang dia turun, turun, turun. So kalau turun, macam mana jari korang? So lukisan dia macam ni. Ini tangan korang kanan, jari korang macam ni. Gitu. Itulah. Itulah. Maknanya jari-jari ni, ujung jari ni arah mana? Ke bawah. Kalau tak nak buat macam ni boleh buat macam ni. Janji ke bawah. Kalau macam ni, ke atas, ke bawah. Kalau susah dengan duga-duga buat macam ni. Okay? Right, bawah, atas. Jadi bawah, ke bawah ini jari ke kanan. So kanan ni jadi utara, ini jadi selatan. Okey, dapat tak? Alright. So kita pergi kepada soalan konsep untuk solenoid. Buka kepada muka surat. Okey. Muka surat 155.
Okey, 155. Okey, 155. 155 soalan 39. 155 soalan 39. Okey, 155. Mana ke dia? Di manakah? Okey. Alright, soalan ni soalan konsep. Tapi kita ambil lah kat sini. Cikgu yang nak tukar dia punya soalan. Okey, cikgu nak tukar soalan, mana kutub utara, mana kutub selatan? Ambil kau. Current turun sini, current turun sini. So dia lilit ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ke bawah, naik balik atas. Okay, so mana current dia? So dia jadi gini. Ini korang punya ibu jari. Ini jari yang lain. Ini di kali kuku kali kuku. Okey, yang ni utara, sebelah sini selatan. Okay, persoalannya adalah apa jadi kalau dia tukar current? Kalau dia tukar current, apa jadi? Kalau dia tukar current, apa yang berlaku adalah kutub dia tukar. So kalau dia tukar current, nanti current ni kalau tukar, dia jadi ke atas. Okay, kalau dia jadi ke atas, maksudnya korang punya jari akan jadi gini. Ibu jari belah sini, jari yang lain tu gitu. So utara duduk belah kiri, selatan duduk belah kanan. Okay, soalan dia, kalau just tukar kutub, ganggu ke wayar paku tu? Tak. So the same number of pin attracted. Kenapa dia tak ganggu? Sebab untuk bagi dia lagi kuat, ada 3 faktor sahaja. Cuba tengok kat bawah tu, apa 3 faktor dia? Pertama current, kedua number of turn, ketiga soft iron core. Kalau 3 tu tak tukar, kekuatan dia sama. Okay. Tapi kalau contoh A, no pin attracted, bila tak ada current. Yang ni tak ada current. Okay. Some pin ni maksudnya unit dia kurang, current dia kurang, ataupun dia ganti soft iron core. Contohlah, more pin attracted kalau dia tukar current, kalau dia tukar number of turn. Okay, itu untuk topik elektromagnet. Okey, yang bawah pula 155 soalan 40, bawah dia. Okey, sama juga. Electromagnet is used to lift scrap metal. Apa jadi kalau current tu berkurang jadi separuh? So dia akan less. So apa? Current kurang, kuasa magnet dia pun kurang. So kuranglah lari. Apa jadi kalau dia off? No current, no scrap metal attracted. Kalau paper tu, jawapan dia no scrap metal attracted. Why? No current flow, no magnetic field produced. Tidak ada medan magnet terhasil. Kalau contohnya dia tanya, kalau korang off, kenapa tak ada scrap metal? Korang off tak ada scrap metal sebab no magnetic field produced. Tidak ada medan magnet yang terhasil. Okey. Itu untuk elektromagnet. Okey. Sekarang saya nak bagi 2
yang selalu orang confuse. 3.2 dengan 3.3. Okey, 3.2 dengan 3.3. 3.2 dulu. Okey, 3.2. Untuk 3.2 kita nak pergi kepada muka surat 111. 111 soalan 38. Okey, 111 soalan 38. 111 soalan 38. Mana ni? Okey ni. Seratus sebelas. Okey. Alright. Okay, so ini soalan dia. Cikgu pergi dulu kepada konsep dia. Okay, konsep dia macam ni. Selepas makhluk bernama Michael Faraday jumpa yang kes pertama tadi. Okay. Dia jumpa yang sana, dia kata, bunyi elektrik ada kuasa magnet lah. Okay, dia dah jumpa yang sana, dia fikir lah, elektrik ada kuasa magnet. Magnet ada kuasa magnet. Cuba aku letak sekali, tengok apa jadi. Itu 3.2. Okay, 3.2, kalau cikgu tutup magnet, cikgu buang magnet, wire tu ada current. So wire tu ada magnetic field. Magnet dah confirm lah magnet kan. So ni ada magnetic field. Sekarang ada berapa magnetic field? 2 magnetic field. So bila ada 2 magnetic field, dia akan ada kawasan stronger magnetic field, weaker magnetic field. Ada yang magnet dia kuat, ada kawasan magnet dia lemah. Sebab ada 2. Jadi kita nak tahu apa yang berlaku, dia check apa yang berlaku adalah wire tu automatik tertolak. Korapannya wire tu bergerak sendiri. Wire tu bergerak sendiri. Okay. Soalannya, mana arah wire tu bergerak? Ke atas ke bawah? Selalunya orang akan menggunakan ni confirm ke atas di bulan lukis. Okay. Korang kena guna tangan kiri planning. Tapi cikgu nak ajar korang tak payah guna tangan. Okey, tak payah guna tangan, buka soalan tadi. Yang ini, kita kena lukis. Okey, lukis. Nama lukis ni Cikgu Ajwat drawing rule. Gitu kan. Aku jangan tulis lah dalam exam, nanya aku. Okey, kalau dia tanya rule apa, still korang jawab. Let me rule. Walaupun korang kena Cikgu Ajwat drawing rule. Okey, so macam mana dia? Right, cikgu pakai 2 pen. Pen pertama, cikgu pakai pen merah. Okay, sekarang korang tengok tu ada dot. Dot tadi kita belajar current out. Current out, macam mana magnetic field dia? Clockwise ke anti-clockwise? Anti-clockwise. Lukis dulu anti-clockwise. Lukis dulu anti-clockwise. Okay, lukis dulu anti-clockwise. Follow step ni. Lukis anti-clockwise dulu. Kalau tak, ni tak faham. Lukis dulu anti-clockwise. Okey, so cikgu buat anti-clockwise tu, magnet untuk siapa? Magnetic field untuk wire, magnetic field untuk current. Okey, sekarang kita nak lukis magnetic field untuk magnet. Cikgu pakai warna biru. Warna biru dia akan jadi north to south. North to south. Untuk magnet dia memang north to south. Kalau magnet tu terbalik pun north to south. Okey, dia memang north to south. Okay, step nombor 3, cuba tengok 2 magnetic field. Mana yang arah dia sama arah? Kalau kita compare, atas sama arah, bawah ni berlainan arah. Kalau sama arah, maksudnya atas ni stronger magnetic field. Medan magnet dia kuat. Bawah lain arah maksudnya weaker magnetic field, lemah. Okay, secara logiknya, kalau atas kuat, bawah lemah, dia akan bergerak ke mana? Ke bawah.
Atas kuat, tolak wayar tu ke bawah. So dapat arah dia ke bawah donkey. Tak perlu lagi korang nak guna tangan. Okey, kita cuba satu lagi. Kalau cikgu tukar macam ni. Okey, cikgu buat macam ni. Selatan, utara, tapi cikgu tukar jadi X. Okey, cuba korang buat. Mana arah dia? Okay, cara lukis sama. Yang pertama nak buat apa? X clockwise. Okay, step nombor 2. Magnet north to south. Step nombor 3 mana kuat? Bawah kuat. So tolak ke mana? Atas. Right, soalan yang dulu. Alright, so sekarang korang tengok paper tu. Buka muka surat 120. Okey, muka surat 120. Kita tak apa semua, tapi kita gambar 7, 1, 2, 3. Okey, muka surat 120 soalan 7. 120 soalan 7. Okay. Muka surat 120 soalan nombor 7. Okey, lepas tu kita tukar. Mana 120? Cikgu nak buat. Okey. Alright, yang ini. Okey. So macam mana kita tahu yang ni topik 3.2? Pertama, tengok kat gambar ada bateri. Ada power supply. Okey, ada power supply nombor 1, maknanya ini akan ada current. Okey, akan ada current flow. Lepas tu kita ada magnet. Magnet ni bawah utara, atas dia selatan. Okey. So kalau macam tadi, cikgu dah bagi kat korang siap-siap bulan, cikgu dah bagi kat korang siap-siap X. Yang ni kita tak tahu bulat ke X. Okey, macam nak tahu bulat ke X? Tambah sikit step, follow dia punya current. Okey, lukis tu current dia. Mana current dia mengalir? Okey, current mesti daripada positif ke negatif. So cikgu pakai pen biru kat sini, current turun bawah. Bila korang tutup switch ni, current naik, current turun sini. Yang penting mana tahu? Yang penting bahagian bawah ni. So yang penting bawah ni current dia ke sana. Okey, persoalannya kalau current dia arah ke depan macam tu, keluar ke masuk? Ini masuk. Sebab mata korang ke belah sini. So kita pandang dia ke arah bertentangan. Jadi macam ni lah. Contoh jadi cikgu tengok sini, depan ni pintu. Depan pintu ada orang masuk ke pintu tu. Okay, kalau dari sana ke kita, maksudnya dia ke keluar. So kalau masuk macam tu tanda X. Kalau katalah arah arus dia arah ke bawah tu, nampak tu? Okey, so soalan ni tadi dia punya arah adalah ke kanan. Okey, arah dia ke kanan. So bawah, apa jadi kepada copper rod apabila switch dihidupkan? Move
To the right. Kalau tak nak move to the right, tak nak ke kanan, korang baca apa? Upward. Okay, move upward, keluar. Okay, upward. Okay, selain daripada tu, yang seterusnya kenapa? Sebab ada apa? Okay, sebab terhasilnya daya. Because force is produced. Kenapa ada force? Sebab ada dua medan magnet yang ada kuat dengan ada lemah. So dia tertolak tu sebab terhasilnya daya. Sebab tu topik dia apa? Force on current carrying conductor in magnetic field. Force, ada daya. Okay, tapi kalau cikgu turn off, ada tak daya? Tak ada. Kalau cikgu off, tak ada daya. Sebab apa tak ada daya? Sebab kalau cikgu off, magnetic field dia yang wire tu tak ada. Magnetic field yang ada hanya magnet. So berapa magnetic field? Satu. Kalau satu tak boleh, dia tak gerak. Dia kena ada dua. Apa syarat nak ada dua? Bila ada current. Carry current. Okay, so apa application dia? Application dia motor. Contoh motor kipas. Bukan motor tu, motor yang kipas. Okay, contoh kipas. Jadi kipas nak berpusing, mesti ada current. Bila korang tekan switch, current mengalir, kipas berpusing. Kalau korang off, current tak mengalir, kipas berhenti, tak berpusing. Konsep dia motor. So untuk motor, contoh untuk motor. Okey, yang belakang ada satu lukisan kan? Lupa lah lukis ni. Satu markah. Macam mana kita nak lukis soalan B tu? Tak betul apa ni? Itu kan? Oh, ya, bersama dia. Okey, sebelum cikgu sambung ayat tu, kita ambil yang ni dulu. Okey, ke arah mana tadi? Korang kata? Ke arah kanan. Okey, buat arah ke kanan dulu. Okey, lepas tu kita nak lukis macam mana? Kita lukis utara ke selatan, utara ke selatan, utara ke selatan. So satu lagi utara ke selatan. Okay, kalau korang perhatikan belah kiri, cikgu lukis berapa garisan? 3. Belah kanan cikgu lukis berapa garisan? Okay, kenapa cikgu lukis belah kiri 3, belah kanan 1? Sebab nak bagi tahu belah kanan kuat. Nak bagi tahu kuat, kita lukis banyak. Nak bagi lemah, lukis sikit. Jangan lukis sama banyak. Kalau korang lukis garis sama banyak, sama kuat. Okey, kalau lukis sama banyak, sama kuat. Kalau sama kuat, logiknya mana dia gerak. Okay. Dan memang takkan jadi pun tak boleh gerak. Dia memang akan bergerak. Okey. So yang ni tadi, soalan yang tadi lupa pula. Ada yang tanya 2 markah. Okey. Hasilnya daya. Okey. Dari Allah, sekejap, cikgu nak ambil ke atas. Dari paduan medan terbalik, medan magnet paduan. Medan magnet paduan. Okey, hasilnya daya, force is produced from resultant magnetic field. Okay.
Allah, sedap ni kuih. Sekejap, kita makan dulu. Okey, so sekarang kita pergi 69. Okey, tengok 69, konsep dia sama. 69. Muka surat 69 43. 69 soalan 43. Muka surat 69 soalan 43. 69. Mana 69? Ini 89 kan? Tidak. 69. Okey, so dekat belakang ada air teh panas. Kalau korang nak teh sejuk, ada ais, boleh bubur. Okey, sekejap lagi cikgu bagi rehat kejap sebelum kita sambung. Okey, kita sambung 69 cikgu salah buka. 89 tak? 69. Okey, yang tadi, beza dia yang ni, cikgu nak tunjuk yang ni. Yang tadi kita buat, ada magnet, ada wayar, ada bateri. Tapi berapa wayar? Satu wayar, kita panggil straight wire, wayar lurus. Antara magnet tadi ada satu wayar, lurus. Sekarang antara magnet, ada berapa wayar? Ada satu wayar, tapi bukan bentuk wayar lurus. Dia bentuk coil. Okey, dia bentuk coil. Kalau bentuk wayar lurus, dia akan tertolak ke kiri atau tertolak ke kanan. Tapi kalau bentuk coil, dia tak akan tolak kiri kanan. Dia akan berpusing. Okey, dia akan rotate, pusing. Okay. Bukannya sama. Korang kena tahu mana X, mana dot. Okay, yang pertama kita tengok yang sini dulu. Tengok current dia. Okey, belah X, YZ, current dia masuk. Belah XW, current dia keluar. Okey. So cikgu buat bentuk ringkas dia, cikgu buat gini. Okey, korang yang bagi tahu cikgu, belah mana cikgu nak tanda X, belah mana tanda dot. Okey, kanan X, belah kiri dot. Okey, lepas tu step nombor 2. Kalau dot ni anti clockwise, kalau X clockwise. Okey, step seterusnya magnet mesti north to south, north to south. Okey, sekarang kita banding. Belah kiri sama belah mana? Belah kiri sama belah bawah. Maksudnya dia tolak ke mana? Dia tolak ke atas. Okey, belah kanan dia tertolak ke bawah. Okey, jadi pilihlah jawapan upward dan juga downward. Mana upward and downward? Upward dan downward. Okey, persoalannya, soalan kedua yang selalu dia boleh tanya adalah soalan tambahan yang cikgu boleh tanya. Motor ni rotate macam mana? Clockwise ke anti clockwise? Tengok macam ni Yang ni naik ke atas, yang sebelah sini berpusing ke bawah. So rotation dia clockwise. Kalau rasa blur, clockwise atau anti clockwise, orang selalu ada pen kan? Okay, contoh cikgu buat arah-arah ni cikgu ada kat sini pen. So yang belah kiri ni naik atas, belah kanan ni turun bawah, so pusing kan? Yang belah kiri naik atas, belah kanan turun bawah. So dia rotate, korang akan nampak rotation dia clockwise. Okay, itu cara dia lah. Kalau sebelum sangat, dia pakai pen atas. So rotation tu kalau dapat clockwise ataupun anti clockwise. So
Soalan lain dia boleh tanya rotation dia clockwise ataupun anti-clockwise. Cara dia macam mana? Step ni tak boleh pindah, tak boleh tukar. Korang kena buat step yang sama. Step yang sama. Okay. Itu untuk motor. 2, 4, Okey, so siapa yang nak ambil IT ke cikgu bagi di 5 minit. Okay, ada 5 minit siapa nak pergi toilet ambil IT kat belakang. Okey, basuh muka ke apa ke sekejap. Kita dah nak habis dah untuk konsep yang ni. Lepas ni kita nak masuk induction. Right. Okey, lepas ni korang buka muka surat 247. 247 sama juga, motor juga 247. Okey, 247. Tak apa, melihat kan? Siapa nak melihat ke apa? Melihat. Dekat belakang ada air, korang boleh ambil air. Kalau nak air sikit boleh bubuk ais. Kalau nak air panas, dan memang sedia panas tak? Jadi kat belakang boleh ambil. Sama sedia main tambah air. Tambah air berapa fakta? Tambah air berapa fakta? 3. Tak betul, korang tadi. Apa dia hilang? Okey, 247, okey. Ini. Okey, step sama. Korang kena tahu dulu mana X, mana bulat. Soalan 40, mana X, mana bulat. Lepas tu dia tolak ke atas ke dia tolak ke bawah. Okey, mana X, mana bulat, tolak atas ke tolak bawah. Mari kita check. Okey. Cikgu buat mudah dulu bateri dulu. Mana current dia? Sentiasa kena tanda current. Current mengalir. Sebelah utara tu current masuk. Belah selatan ni current keluar. Jadi kalau cikgu nak lukis pandangan yang lebih mudah, utara belah kiri, selatan belah kanan. Belah kiri tu masuk tanda apa? X, yang belah keluar bulat. Okey, kita tengok jawapan. Dia letak X belah kiri, bulat belah kanan. Jawapan ni bagus sebab dia tak buat korang confuse. Semua dia letak X belah kiri, bulat dia letak belah kanan. Ada soalan dia tukar-tukar. Sebab apa? Kalau korang tak tahu mana bulat, mana pangkah, salah lah. Okey, sekarang dia tak perangkap kat situ. Okey, seterusnya korang kena check dia tolak ke mana. Utara, selatan. Okey, bulat nak buat apa? Pangkah nak buat apa? Bulat anti clockwise, pangkah clockwise. Okey, sekarang korang check belah pangkah tu turun ke naik? Pangkah turun, bulat naik. Okey, so mana gambar yang menunjukkan belah kiri kena turun, belah kanan kena naik? Belah kiri turun, belah kanan naik. Kalau belah kiri turun, okey, belah kiri turun maksudnya atas banyak, bawah sikit.
turun. Kalau naik, bawah banyak, atas sikit naik. Yes. Apa beza C dengan? Aku cuba cari yang beza dia, tak ada beza. Yang pertama tak ada beza. Dua-dua jawapan salah, tu je persamaan dia. Okey, perbezaan dia tak jumpa. Okey, tapi kalau soalan exam selalunya dia beza macam ni, dia buat anak panah. Okey, dia buat anak panah berbeza. Anak panah mesti daripada utara ke selatan. Not susah, always not susah. Okey, ada pernah keluar soalan trial ni? Ada satu soalan trial, dia punya level kurang ajar dia buat macam ni. Dia buat macam ni. Ke kanan ni ke kanan kan? Tiba tengah ni ke kiri. Satu lagi jawapan elok betul. So ramai yang terpilih tu dia salah lah, tertipu. Lepas tu dia kata tu kat tengah. Memang kau nak tengok semua line kan. So tu pernah keluar lah. Dia buat gambar macam sama, macam ya je betul. Dia buat macam ni, north, sini south, okey. Dia buat cantik ni ke bawah, yang ni ke atas, okey, dia buat X, dia buat bulat. Tapi dia punya arrow tu, okey, ni north south, yang kat tengah south north. Korang tak tengok yang tengah tu. So kena tipu. Macam itulah soalan kena tipu dia. Itulah penipuan yang paling tak best sekali. Okay. Yang pernah juga keluar exam, soalan get logic. Yang ni paling tak best. Okay. Kalau tapi ni cikgu cerita je lah. Soalan get logic dia ada beza tau. Yang ni dengan yang macam ni. Ini namanya NaN, yang bawah namanya N. Soalan SPM pernah keluar. SPM kot tak saya ikut. Dia buat macam ni. Orang semua tengok N, dia tak nampak yang bulat. Tu pernah keluar. Pernah keluar SPM tahun bila tak? Ramai yang tak berhati. Dia macam nak bagi salah tapi tak tahu dah level mana nak bagi korang salah. So korang kena hati-hati lah benda-benda yang merapu-rapu gitu. Okay. Dia macam dia nak tipu tapi tak nak tipu. Dia tipunya. Okay. Alright, itu untuk 3 point. 3.2. Alright, sempat ke 3.3 ni risau pula. Tak sumpah. Dia nak cakap. Okay. So, kita tengok nota balik. Okay. So, cikgu nak pergi yang ni. 3.3. Okay, 3.2 tadi lupa pula cikgu nak terang kat bawah. Dekat bawah ada 3 faktor juga. Korang boleh tengok apa 3 faktor. Okay, 3 faktor dekat bawah. Elektromagnet tadi 3 faktor. Bab 3.2 pun ada 3 faktor. Apa 3 faktor dia kat situ? Okay, kalau korang nak dapat force yang lagi kuat, ataupun kalau motor tadi nak bagi motor pusing lagi laju, kalau wayar tadi wayar tertolak lagi jauh, ada 3 cara. Increase current, increase number of turn, lilitan. Nombor 3, use stronger magnet. Okay, apa beza faktor yang 3.2 dengan faktor 3.1? Cuba tengok apa beza dia. Increase current dua-dua ada. Number of turn dua-dua ada. Beza dia mana? Yang 3 tu use stronger magnet. 3.1 apa faktor dia? Use strong iron core. Okay, kalau korang guna use stronger magnet letak kat 3.1 tak logik. Sebab 3.1 nak hasilkan magnet. Korang nak hasilkan magnet. Lepas tu macam ni cara nak hasilkan magnet? Use stronger magnet.
Kan pelik kan tu. Macam nak cakap mana? Use stronger magnet. Baik, tak payah buat stronger magnet tu. Okay, itu dia punya faktor. Okay. Yang sebelah ni korang tengok pula 3.3. Ada 3 faktor juga. 3.3 pun ada 3 faktor juga. Apa 3 faktor dia? Use stronger magnet sama macam yang 3.2. Number of turn sama macam 3.2, sama macam 3.1. Yang tak sama, increase speed. Okay, increase speed. Alright. Itulah kisah dia 3.1 dengan 3.2. Okay, 3.1 tu pun Faraday sebenarnya. 3.2 tu pun Faraday. Orang yang sama lah, yang kaji tu orang yang sama, Michael Faraday. 3.3 pun makhluk yang sama, Faraday. Cuma waktu 3.3 barulah dia buat hukum. Baru ada Faraday's law. Walaupun dia 3.1 pun, dia 3.2 pun dia study, 3.3 dia pun study, tapi 3.3 tu baru ada Faraday's law. Okay, so ni balik. Tadi Faraday mula-mula dia tengok wayar ada current, wayar tu jadi magnet. Lepas dia tengok wayar tu jadi magnet, dia pun letak dalam magnet. Lepas tu dia tengok, ada daya lah, wayar tu bergerak. 3.2. 3.3 dia fikir lagi. Kalau wayar yang ada current boleh jadi magnet, boleh tak magnet hasilkan current? Okay, nampak tak ada story? Story dia yang pertama, daripada wayar tu terhasilnya magnet, daripada wayar yang ada current hasilnya magnet. Lepas tu dia fikir magnet ada magnetic field, wayar yang ada current pun ada magnetic field. Hubung sekali apa jadi? Hubung sekali ada force. So ke atas dengan ke bawah. So 3.3 pula. Okey, kalau wayar yang ada current boleh hasil magnet, boleh tak magnet pula hasilkan current? Jawapan dia boleh lah. Kalau tak boleh tak adalah topik tu. So boleh. Cuma cara dia kena cut magnetic field, kena potong. Kena potong magnetic field, magnetic flux atau magnetic field. Okey, macam mana nak potong? Maksudnya dekat sini wayar ni tak ada current. Wayar ni asal-asal dia tak ada current. Selalu tak ada current, tak ada bateri pun. Dia hanya ada wire sahaja. Wire sahaja, tak ada current. So kita hanya ada wire yang tak ada current dengan magnet. So macam mana nak hasilkan elektrik? Dia ambil wayar tu, dia pegang, dia gerakkan ke bawah, dia potong, ataupun dia gerakkan ke atas untuk potong magnetic field. Sebab apa? Magnet punya magnetic field sentiasa dari north to south. So macam mana dia nak potong? So dia nak potong mestilah daripada atas ke bawah, dia potong macam tu. Okay, kalau dia ambil wayar, dia gerakkan kiri kanan, dia gerak kiri kanan, tak ada function. Sebab kalau gerak kiri kanan ni, gerak kiri kanan, bila dia nak potong dia ikut magnetic field. So syarat potong macam mana? Mesti dari atas ke bawah. Ke atas ke bawah, right? Kita ambil dia punya ni dulu. Okay, cikgu cuba padam yang ni. Nak bagi faham konsep dia. Dia hanya ada kat situ galvanometer. Nampak tak galvanometer? Galvanometer tu yang tengah-tengah tu. Okay, yang tengah-tengah tu galvanometer. Cikgu pakai warna apa? Okay, galvanometer tu sebenarnya mula-mula dia adalah kosong. Okay, cikgu pakai pen biru lah. So asal dia galvanometer tu dekat tengah-tengah dia kosong. Okay, galvanometer dia special. Dia 0, 1, 2, 3 belah kiri, 0, 1, 2, 3 belah kanan. So maksudnya kosong dia bukan kat tepi. Dia bukan macam ammeter, bukan macam voltmeter kosong kat tepi. Dia kosong kat tengah. So bila kosong kat tengah, kalau current dia contohnya macam warna merah ni, current dia mengalir ke belakang. Okay, bila dia potong ke atas, dia mengalir ke belakang. So galvanometer dia pergi ke kiri. Okay. Kalau dia potong ke bawah, current dia mengalir ikut depan. So galvanometer dia ke kanan. So maksudnya kiri kanan itu ditentukan oleh
potong kan? Kau potong macam ni, arah potong kan? Macam ni potong. Ke atas ke bawah? Okay. Macam ni cikgu tahu ke atas ke bawah ni kiri kanan? Itu korang kena guna tangan kanan landing tak? Tadi kan tangan kiri landing. Tapi cikgu ajar korang tak payah guna tangan kiri. Kenapa? Lukisan. Lukisan. Sekarang tangan kanan landing, cikgu nak ajar juga guna lukisan. Okay, macam nak guna lukisan. So untuk guna lukisan, cikgu buat soalan. Oh, ini banyak lagi. Okay. Correct. Yang ini dia tak ada lah pula. Tapi tak apa. Sekejap, cikgu tengok dia punya konsep. Okay, cikgu senarai konsep 23. Okay. 126. Tak ada juga. Okey. Tak ada okey. Pergi ke mana? Tadi cuma nak buat. Okey, kejap. Tadi soalan kita stop dekat soalan okey, soalan ni. Alright, so ada ruang dekat tepi ni. Ada ruang dekat tepi ni. Cikgu nak, ya Allah, pen aku dekat. Okey, ada ruang dekat tepi ni. Cikgu nak lukis. Dekat muka surat 283 tadi ada ruang. Korang boleh buat kat surat 283 ada ruang. Okey, utara, selatan. Ni cikgu lukis tau. Lepas tu ni ada wayar. Ada galvanometer. Okey, ada galvanometer. Alright, cikgu pakai pen merah. Cikgu pakai pen merah. Galvanometer, ingat asal-asal dia kosong. Okey, so yang ni kita ambil wayar ni. Kalau tak faham juga ni, cikgu mungkin dah tangan. Ni tangan. Ada orang pegang tu. Lepas tu ni ada tangan. Macam mana nak pakai tangannya? Okay, macam ni. Dia pegang macam tu. So apa dia buat? Dia potong. Cikgu pakai pen merah, potong ke bawah. So kita nak tengok kalau potong ke bawah, ke mana current dia mengalir. Kalau pakai tangan kanan flaming, dia jadi gini. Okey, utara, selatan, lepas tu potong ke bawah, current keluar. Tu pakai tangan lah. Nampak dalam exam macam ni. Boleh kan? Apa yang tak kira? So kita nak lukis. Lukis macam mana? Alright. So lukis dia sekejap, cikgu tunjuk Yang pertama, korang buat north to south dahulu. Okay, north to south dahulu. Cuba padam sekejap. Okay, so maknanya ini ada north and ini ada south. Okay, lukis magnetic field tu north to south. North to south. Okay, maklumat yang kita tahu dia potong ke bawah. So step nombor 1 adalah north to south. Kalau terbalik pun mesti north to south. Anak panah dia mesti macam tu. Okay. Step nombor 2, buat bulatan. Okay, step nombor 2, buat bulatan. Okay, cikgu pakai pen lain lah untuk lebih mudah. Cikgu buat bulatan. Okay. Lepas buat bulatan, kita tengok anak panah dia potong ke mana. Anak panah dia potong ke mana tu? Ke bawah kan? So ambil yang belah bawah. Tengok anak panah belah bawah. Anak panah belah bawah arah dia ke kanan. So follow kanan. Okay. Anak panah dia ke kanan, follow kanan. So bila follow kanan, kita tengok rotation dia. Rotation dia anti-clockwise. So kita belajar tadi, kalau anti-clockwise, apa bentuk dia?
bulat. Apa maksud bulat? Bulat maksudnya current keluar, current out. Apa maksud kalau X? Current masuk. Okey, current masuk. So sekarang ni kita dapat bulat. So bila bulat, cikgu pakai pen merah tadi, dah tahu bulat. Oh, bulat ni current keluar. Current keluar tu current ke sini. So galvanometer pergi mana? Galvanometer pergi ke kanan. Okey, itu potong bawah. Potong je bawah, galvanometer pergi kanan. Sampai bawah, kalau korang stop, dah tak potong. Bila dah tak potong, galvanometer balik ke kosong. Okey, sebab tu potong ada current. Waktu potong tu ada current, stop potong, tak ada current. Okey. Sekarang cikgu pakai pen warna hijau lah. Warna hijau potong ke atas. Okey, kalau potong ke atas, logik dia galvanometer ni akan ke kiri. Itu logik dia lah, logiknya. Tapi cikgu nak lukis. Okey, contohnya north ni south potong ke atas. Okey, kita cuba sekali lagi. Cikgu ajar tadi cara lukis. Yang pertama, north to south, anak panah north to south, mesti north to south dulu. Nombor 2, buat bulatan. Nombor 3, dia potong ke mana? Potong ke atas. Jadi tengok arrow dekat atas, arah ke kanan, so follow arah ke kanan. So bila follow arah ke kanan, kita dapat clockwise. Kalau clockwise, kita tanda X. Kalau X maksudnya current in, masuk. So untuk hijau ni current masuk, current masuk, current masuk. So galvanometer ke kiri. So tak perlulah menggunakan tangan. Selamatlah daripada terkejut. Kalau tak macam ni, ada sampai belakang. Kan macam ni lah. Tengok. Sampai belakang. Okay, so tu lukisan. Balik ajar member. Kalau korang nak cepat faham, lagi cepat ingat, balik ajar member. Lagi banyak korang ajar member, lagi cepat korang ingat. So member nak belajar, cat dia. Okay, bak RM1. Kau bagi RM1, kau ajar kau cara tak payah pakai tangan. Satu member RM1, 10 member RM10. Itu baru tangan, itu pakai tangan kiri. Tangan sikit lagi, RM2 dah. Ini kau ingat, ini tidak songga. Songga tu ada dua magnetic field. Yang bukan ada dua magnetic field, yang satu. Fokus dia lain. Tiga poin dua, fokus dia ada dua magnetic field. Mana stronger, tolak ke 3.3. Kalau dia potong ke atas, so maknanya ke atas tu sama lah. Kalau yang 3.2, kita ambil arah tak sama nak mana. 3.3 ambil arah sama nak mana. Dia beza 3.2. Satu lagi, kalau ni kan kata-kata ni kan beza. Kalau 3.2 dah ambil lawan, 3.3 kena ambil arah beza, arah sama. Sebab ikut kiri, arah kiri kan berbeza. Okey, jap. Cikgu tengok dia punya ni. Konsep. Okey. Kita tengok Lenz law, hukum Lenz. Okey, Lenz law buka kepada muka surat 73. Okey, Lenz law muka surat 73. Okey, Lenz law muka surat 73. Okay, ini satu lagi tips macam mana nak tahu Lenz law ataupun Faraday, hari Farah. Okay, siapa ada member nama Farah? Hari Farah, Faraday.
Okey. Okey. Farah yang kena, sian Farah. Sorry Farah. Okey, so kat sini cikgu nak tunjukkan macam ni korang nak tahu Faraday atau Lenz. Dekat nota, cikgu ada tunjuk dekat nota ni, cikgu tulis kat atas Faraday dengan Lenz. Okey, Faraday dengan Lenz dekat nota dulu. Sekarang kita pergi pada soalan. Dekat nota ni cikgu ada tulis kalau Faraday dia kata apa? Okey, cuba baca kat situ Faraday kata apa? Faraday kata magnitude of induced current. Bahasa mudahnya Faraday cakap macam ni. Kalau nak banyak current, potonglah banyak. Kalau nak banyak current, potonglah lagi laju. Bahasa mudah dia. So bahasa fizik dia, magnitude dia directly proportional with the rate of cutting magnetic flux. Potong laju, banyak potong, banyak current. So sikit ke banyak current itu Faraday. Okey, sikit ataupun banyak current Faraday. So bila soalan Faraday, dia akan buat galvanometer macam kalau nota ni. Dia buat galvanometer satu kanan, dua kanan, tapi beza dia satu ke kanan banyak, satu ke kanan sikit. Okey, satu ke kanan banyak, satu ke kanan sikit. Ataupun dua-dua kiri macam ni dua-dua kiri. Satu kiri sikit, satu kiri banyak. Sebab dia nak beza magnitude. Kalau Lenz law, galvanometer dia arah tak sama. Okey, galvanometer dia akan tunjuk satu kanan, satu kiri. Macam soalan muka surat 73. Kalau korang tengok 73, galvanometer dia bukan sama arah. Galvanometer dia lain arah. Lain arah, satu kanan, satu kiri. So itu adalah Lenz law. Okey. Ada tak dia cakap Lenz law? Ada tak dia tanya law? Tak ada. Selalunya dia mesti tanya. Kalau law dia mesti tanya. Sebab dia tahu orang akan tersalah jawab. C2. Name the physics law. Hukum Lenz. Okey, ingat nak beza hukum? Tengok galvanometer. Galvanometer dua-dua arah berlawanan Lenz. Galvanometer arah sama sikit banyak Faraday. Okey, kalau percubaan selalu masuk Lenz. Kalau SPM masuk Faraday. Korang tengok Faraday, tak ada satu soalan pun keluar Faraday. Dekat list tu dia tulis Faraday tak ada nombor. Tak ada Faraday pun keluar trial. SPM dia keluar Faraday. Trial dia keluar Lenz. Dia return, take turn. Trial kan Lenz keluar dulu. Okey, SPM bagi pula. Faraday keluar SPM. Okey, kalau korang buat soalan SPM, korang akan jumpa banyak soalan Faraday berbanding soalan Lenz. Especially tadi pula. Kalau kertas satu, dua-dua sama banyak je. Okey, dua-dua sama banyak kalau kertas satu. Okey, yang pertama, state the physical quantity that represent by deflection of galvanometer. Galvanometer ukur apa? Induced current. Bahasa Melayunya arus tak boleh tulis arus. Kena tulis arus aruhan. Bahasa Inggerisnya tak boleh tulis current. Kena tulis induced current. Kenapa kena ada perkataan induced? Kenapa kena ada perkataan aruhan? Sebab current tu bukan sentiasa ada. Current tu ada bila potong je. Stop potong tak ada. Contoh tak boleh tulis current, kena tulis induced current. Current yang terarus. Arus yang terarus. Okay. So kenapa galvanometer tu deflect bila masuk dengan tarik keluar? Ayat dah tadi. Kerana berlaku pemotongan flux magnet. Okey, kerana berlaku pemotongan flux magnet. Okey, bahasa Inggerisnya because magnetic field being cut. Kerana berlaku pemotongan
Okey, pemotongan flux magnet. Okey, yang ini dia suruh tanda kutub. Right. Cikgu tak ajar lagi yang tanda kutub ni sebab yang tadi cikgu ajar potong atas bawah tu yang ada wayar digerakkan antara magnet. Okey. So yang ini pula satu lagi cara nak hasilkan arus, wayar tak gerak, wayar tak gerak, yang digerakkan magnet. Yang cikgu ajar tadi, wayar gerak, magnet stay. Yang ini magnet gerak, wayar stay. Okey. So macam mana nak buat kalau magnet gerak, wayar stay? Dia macam ni. Korang kena tengok kepada arah. Okey, cikgu akan ajar dia punya tips, dia macam ni. Pertama kena tengok arah magnet. Okey, arah magnet. Kalau dia mendekati solenoid, okey, mendekati solenoid, dia akan sama kutub. Mendekati sama kutub. Kalau macam yang belah kanan ni out, dia keluar bermaksud dia sedang menjauhi solenoid. Menjauhi solenoid, dia akan jadi lain kutub. Okey. Maksudnya dekat solenoid tu automatik dia ubah dia punya kutub bergantung kepada macam mana magnet tu bergerak. Kalau magnet datang dekat, okey, kita tengok yang in yang masuk kutub apa? Yang masuk kutub utara. So bila dia datang dekat, P ni kutub utara juga. Sebab yang datang dekat tu adalah kutub utara. Okey, tapi bila dia keluar menjauhi, dia akan berlainan kutub. Kutub apa yang cuba keluar daripada dia, yang hujung sekali adalah north. Jadi dekat atas ni akan jadi south. Okey, so step nombor 1 kena tahu kutub. Okey, step nombor 2 adalah kena guna genggaman tangan kanan. Right hand grip. Okey. Untuk yang masuk tadi dah tahu north belah kiri. So selatan ni belah kanan adalah south. Okey, macam mana nak guna right hand grip? Cikgu ajar right hand grip tadi, ibu jari tunjuk apa? North. So untuk yang ini belah masuk ni, kalau cikgu berikan ibu jari kat sini, ibu jari belah kiri. So jari yang lain akan gini. Ke atas. Maknanya dekat atas solenoid ni current dia ke atas. Okey, kalau korang tanda betul-betul current dia ke atas. Okey. Ke atas. So dia turun ke bawah. Oh, dia buat galvanometer ada salah ni. Gimana kau buat arah salah ni? Sekejap, cikgu ke cikgu yang salah tengok? Masuk sekejap cikgu Adam ni. Cikgu salah tengok kot. Ni atas, belakang atas. Belakang mungkinlah dia macam ni kot. Cikgu pun kena tengok betul-betul. Tapi kalau ikutkan cikgu nampak arah dia salah. Okay, tapi tak apa. Okey, kalau yang belah sini pula, macam ni kita nak buat ibu jari? Ibu jari akan duduk belah kanan, jari yang lain akan tunjuk ke bawah. So, dia punya arah dekat solenoid ni akan ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Okey, cuma galvanometer tu betul kan lah galvanometer ni? Sakit mataku. Ni ke sini. Yang ni sebenarnya ke kiri. Okey, dia salah arah. Tapi tak apalah, still soalan dia adalah soalan lens. Okey, kalau ada orang tanya, cikgu macam mana nak ingat masuk sama kutub, keluar lain kutub. Okey, korang baca dulu Lenz law. Lenz law tulis apa? Dekat Lenz law tu dia tulis apa? Okey, dekat Lenz law tu cikgu tulis direction of
induced current, arah arus aruhan, direction of induced current, always oppose, sentiasa menentang. Okey, menentang ni maksudnya macam ni, bila magnet datang dekat. Okey, kita ambil inilah, ambil nota ni balik. Okey, cikgu ambil yang kat nota ni Bila magnet yang contohnya magnet belah kiri tu dia datang dekat maksudnya dia tak nak. Okey, bila dia datang dekat, menentang maksudnya solenoid tu cuba tak nak terima magnet tu. So bila dia tak nak terima magnet tu, apa dia buat? Dia akan menentang. Mungkin nak untuk tentang, so dia nak tolak. So nak tolak, dia mesti sama kutub. Okey, bila dia keluar, dia tarik keluar, dia keluar. So menentang macam mana? Orang keluar, menentang lah, dia cuba tarik. Macam dia nak tarik, lain kutub. Okey. So selalu orang kata dia macam magnet ni macam perempuan. So bila dia datang dekat kat sini, ini solenoid ni macam perempuan. Bila magnet ni datang dekat nak ngurat, dia tak nak. So waktu dia tak nak, kutub dia kena sama sebab dia tak nak tolak. Tapi nanti bila orang tu dah tak nak kat dia, baru dia nak balik. Gitu. Okey. Itulah dia sebenarnya. Okey. Apa dia? Oh jangan tulis tak nanti. Apa ya? Cikgu tulis sana ada? Ya. Ya cikgu salah tulis ke kat kutub tadi? Ya, cikgu check balik. Masuk sama kutub. Betul lah. Masuk sama kutub north dengan south. Betul lah. Okey. So bila magnet tu datang masuk, dia tak nak. So kutub tak nak, dia nak tolak, kutub dia kena sama. Bila magnet tu keluar, magnet dah keluar, dia nak cuba tarik. Untuk tarik dia kena kutub berlainan. Lepas tu korang guna right hand drift untuk tentukan mana dia punya ni. Okey. So yang datang masuk kan kutub utara. So kita tak nak cuba tolak, dia jadi north. Sebelah sini south. Okey, so jawapan kat bawah ni dia tanya kutub apa? Kutub utara. Soalan ni trial popular tau. Trial soalan ni popular, next. Tambah-tambah SPT nama SN lagi popular. Popular untuk soalan trial. Berbanding Farah D, berbanding Ali Farah. Farah D dan Ness lebih popular berbanding Farah D. Okey. So itulah dia masa yang kita ada untuk hari ini. Tak sempat semua. It's okay. Sebab cikgu terpaksa, mula cikgu ingat cikgu nak drill soalan nak buat. Tapi fikir balik, buat pun tak guna kalau tak faham konsep dia. So nanti korang hanya apa jawapan ni gini, tapi tak tahu kenapa. Okey, lepas tu kau berharap soalan tu sama. Ulang balik, itu rasa jawapan dia ni, kenapa? Sebab dia tukar sikit ni korang dah confused. Sebab tu penting untuk korang faham lah. Right, macam cikgu janjikan dekat korang tadi, cikgu akan buka jadikan public video dekat YouTube yang cuti PKP hari tu. Okey, ada a few video yang awal-awal tu ikut bab. Makanan. Teruskan nanti sebelum habis saya mana. Okey. Alright, so boleh kemas dulu sebentar dulu, cikgu nak tunjukkan ni je, tapi korang boleh kemas dulu. Okey, korang boleh kemas dulu. Okey. So, untuk yang online, sekejap cikgu share ni. Okey. So, cikgu just nak share
Okey, ramai sangat guna internet. Cikgu punya internet di sini. Ha? Ha. Terlalu ramai guna internet, cikgu punya internet di sini. Okey, yang boleh takut korang download apa di internet ni. Cikgu nak buka dulu. Okey, Alright, sambil korang kemas tu, cikgu jangan nak tunjuk kat sini. Okay, so yang ini cikgu punya YouTube channel. Ada video yang korang boleh view, ada video yang korang tak boleh view. So korang tak boleh view sebab cikgu simpan dia sebagai unlisted. Kalau korang perasan ada tulis unlisted. Okay, unlisted. Unlisted ni kalau korang cari dekat YouTube memang tak jumpa lah. So dia hanya dapat dekat orang yang join kelas online itu, cikgu send link dia, cikgu send link. Tapi cikgu tengok tak ramai yang view lagi pun. So rasa macam rugi dah pula kan. Better kita tolong orang yang nak belajar lagi. So cikgu akan jadikan dia public. So korang boleh tengok dekat playlist nanti. Okay, korang boleh buka dekat playlist. Bapak slow. Okay. Setiap bab cikgu dah pecahkan kepada 4 video. Okay. Right. Ambil masa kejap. Ambil masa kejap. Senyap kejap. Okay. So cikgu dah pecahkan kepada 4 video. Dan 4 video tu cikgu letak satu playlist. Setiap video ni ambil masa lebih kurang sejam setengah lah. Sejam setengah satu video. So korang boleh ambil mana-mana topik yang korang rasa nak belajar, boleh tekan kat situ. And ada playlist. Contohnya ni playlist apa ni? Okay, bertenang je. Tak keluar pula. Okay. Alright, tak apalah, dia memang dah ada contoh. Ini bukan ini video. Okey, tak apalah. Nanti cikgu akan hantarkan link dia. Okey, cikgu akan hantar link dia so korang boleh view nanti. Okay. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Alright, so alhamdulillah. So bagi konten untuk untuk yang online, alright, so korang pun boleh thank you korang yang online. Kita jumpa lagi next class. Bye bye. Bye bye online. Bye bye online. So 2 hari korang spend masa. So tanya untuk diri juga. Lepas tu Jess nak remind dia dalam perasaan dalam group the first page korang akan nampak group Telegram. Bye bye offline. Okay, bye bye offline. So korang boleh join dulu dan kita ada free class ni every Selasa dengan Khamis malam 8:30 malam. Kalau free nak join boleh join. Okay? Dan yang ada untuk Selasa abang Khamis ada orang lain. Okay, sebelum pulang kita ada sebaik rakan-rakan sahabat sekalian tengok di kanan ada sampah. Okay, kita dulu belum berak. Abang sampah dulu jangan dekat di kanan lah. Okay, siapa rasa diri dia sampah masyarakat boleh buang sini. Siapa rasa diri dia? Okay. So, itu saja apa yang korang dapat korang share. Okay. Kalau orang dapat dalam kongsi, bagi korang ke projek. Apa banyak. Okay. So, share. Apa yang korang dapat, korang share kat korang. Alright, itu saja. Terima kasih. Siapa nak setting cikgu boleh. Alright. Alright. Okay, so itu saja untuk ni. So, bolehlah kalau sebelum tu ambil. Dekat belakang ada kek batik tau. So, dekat belakang boleh ambil kek batik. Ada macam korang nak ambil makan dia je. Kek batik tu. Ada kuih kan? Ada air kat sini. Alright. Apa hasil dekat sini? Kat Selamat tak ada Selamat. Alright. Asrama ada lagi kita jaket tu.
Kali je tu. Paling tinggi kita ni. Paling tinggi untuk cantik. Dari level ni lebih keras. Okey, bye bye semua. Mana sudah tutup?